السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Inilah dia kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, supaya kamu mengeluarkan manusia daripada az-zulumat, kegelapan, kesyirikan, jahiliyah, kufur dan sesat, ilan nur, kepada cahaya iman, itu Islam, biidni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah Al-Aziz, yang penuh maha kuasa lagi amat terpuji. Surah Ibrahim ayat yang pertama. Dan dihormati Tuan Imam dan Jatuh Kuasa Masjid, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Saya hari ini tak apa sihat. Perut saya meragam, tak tahu makan apa. Sehari hari ini, letih. Nak makan nasi, mulut jadi pahit. Allah Ta'ala tarik ni emak makan sedap. Tak tahu lah, mungkin dia nak bagi kurus sikit ke macam mana, tak tahu. Saya letih lah. Sehari ni saya tidur hari. Tulis apa nak mengajar, taik sikit. Rehat je banyak. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itulah nikmatnya sihat. Sihat ini merupakan mahkota bagi manusia yang ada atas kepala manusia tu, yang kita tidak dapat lihat kecuali orang yang sakit dapat melihat mahkota sihat. Orang sakit, dia tengok orang sihat, Allah sihat dia, alhamdulillah, duit pun tak habis. Kalau sakit, berobat sana, berobat sini, beli obat tu, beli obat ni, macam-macam obat. Habis duit banyak pun habis kerana sakit. Yang keduanya, hari ini kita sambut hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan 31 Ogos bagi negara Malaysia ni, kita sebagai warga negara, kita bersyukurlah dengan nikmat kemerdekaan ini.
Dan setiap orang kena ada, dia panggil hubbul watan, sayang kepada tanah air, merupakan sebahagian daripada ajaran agama, yang mana kita kena mempertahankan tanah air daripada diceroboh, dijajah oleh orang. Syekhul Islam Ibn Taymiyah di antara orang yang paling banyak menulis mengenai dengan siasat, mengenai dengan penjajahan. Dan kalau kita baca sejarah tanah Melayu ni, Portugis, Belanda datang menjajah tanah Melayu ni sebab nak ambil rempah, nak ambil biji. Ini merupakan penipuan dalam sejarah. Mereka datang membawa agama mereka. Mereka datang bersama dengan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka. Kalau nak ambil rempah, tak payah mari di tanah Melayu, pergi di India, banyak rempah. Tak payah mari tanah Melayu. Sejarah tadi diputar belikkan oleh golongan orientalis. Bukan sahaja sejarah berkaitan dengan negara, bahkan sejarah berkaitan dengan Nabi SAW sendiri. Golongan-golongan orientalis, mereka putar belik sejarah Nabi SAW, nak beritahu kepada kita Nabi ini golongan yang berhaluan kiri, iaitu golongan pembangkang. Lawan dengan kerajaan yang ada Abu Jahal. Lalu lari mendapat suaka politik di Madinah, ngembeling tenaga di Madinah, membina pengaruh, mari tawan balik Mekah. Itu sejarah yang ditulis oleh orientalis. Orientalis barat cuba untuk mengangkat Nabi SAW sebagai seorang pejuang kepada bangsa Arab, bukannya seorang Nabi. Dia nak meletakkan Nabi ini setara dengan diktator-diktator dunia yang berjaya mengubah peradaban dunia, yang biasa kita sebut nama Mao Zedong, bukan orang berseri ni, Abraham Lincoln. Kenal ke Pak Cik? Dah? Mahatma Gandhi. Nabi cuba diangkat setaraf dengan tokoh-tokoh ini, tetapi Nabi lebih daripada itu lagi. Nabi sebagai seorang Nabi yang dilantik oleh Allah, bukan sahaja boleh mengubah bangsa Arab, tetapi boleh menyelamatkan manusia daripada syirik kepada tauhid. Itulah merdeka yang sebenar. Kemerdekaan yang sebenar apabila seorang berjaya memerdekakan diri daripada belenggu-belenggu syaitan, belenggu-belenggu syirik, yang kita berada pada zaman akidah penuh dengan ancaman daripada musuh-musuh Islam. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, itu dalam surah Baqarah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biidzni rabbihim. Inilah kemerdekaan, yaitu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk mengeluarkan manusia, litukhrijan nas minaz zulumat, daripada kegelapan jahiliyah, ilan nur, kepada cahaya Islam. Baik, jikalau kita buka Al-Quran, perkataan kegelapan, kesesatan, az-zulumat, dalam ayat ini disebut secara jamak ataupun plural. Tetapi perkataan an-nur disebut dengan tunggal, tak sebut dengan anwar, cahaya yang banyak, tidak. Tetapi az-zulumat, kegelapan, disebut secara jamak. Orang mengaji bahasa Arab, bahasa Inggeris dia panggil plural.
Kerana kegelapan, kesyirikan itu banyak jalan dia. Tetapi agama yang satu yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala hanya sebut nur, cahaya, iaitu Islam yang diradai oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan, aku telah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku persiapkan ke atas kamu Islam dinan, sebagai cara hidup ataupun kita panggil way of life. Inilah kemerdekaan yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Baik, jikalau kita lihat perkataan az-zulumati ila nur berulang kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Itu surah Al-Baqarah ayat 257. Kita tengok apa dia makna Allah Ta'ala sebut. Ayat ni selalu kita baca ni, selalu kita dengar Allahu waliyul ladhina amanu ni, kita selalu dengar. Kebanyakan imam kita baca dan kita buat wirid pun ada, kita buat zikir pun ada, macam-macam guna ayat ni. Kadang-kadang kita baca saja tapi tidak memahami maksud. Maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut Allahu waliyul ladina amanu. Allah Taala memimpin orang yang beriman. Ini adalah jaminan daripada Allah Taala. Orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, hidup dia terpimpin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala tidak membiarkan dia berada dalam keadaan sesat. Kerana Allah Taala sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang memimpin manusia ini daripada az-zulumat, kegelapan jahiliyah, ilan nur, kepada cahaya. Baik. Tapi dan orang yang kafir, awliya'uhumut taghut, penolong mereka adalah taghut, syaitan, penolong kepada mereka. Kerja dia apa? Liyukhrijahum minan nur ila zulumat, mengeluarkan manusia daripada cahaya iman kepada kufur, kegelapan. Ulaika ashabun nar, Allah Ta'ala sebut mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Inilah perlawanan yang kita duduk berlawan ni. Orang yang ikut jalan Nabi SAW, dia ajak manusia kepada Nabi, ajak manusia kepada Allah. Tetapi orang yang lari daripada jalan Nabi SAW, dia mengeluarkan manusia daripada syumul Islam kepada kegelapan syirik dan juga bid'ah. Lalu penentangan kepada dua belah pihak ini berlaku daripada zaman dulu sampai ke sekarang. Bermula daripada zaman era dakwah, zaman Nabi Nuh, bersambung dengan zaman Nabi Ibrahim, bersambung sampai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut 5 nabi tadi kerana mereka merupakan ulul azmi minar rusul, ulul azmi di kalangan para rasul. Nabi yang boleh dikira banyak menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Nabi Nuh berhadapan dengan kaum yang kufur. Mari Nabi Ibrahim, Allah dia 2 orang, 2 beranak tu beriman dengan Allah Ta'ala. Hak lain semua kufur. Macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim. Mari Nabi Musa, dan mari Nabi Isa berhadapan dengan kaum mereka sendiri, Bani Israel. Seterusnya mari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja mereka?
yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, memerdekakan manusia daripada jahiliyah kepada cahaya Islam. Tu surah Baqarah. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah ayat yang ke-16. Suratul Maidah ayat yang ke-16 lebih kurang juga makna dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan boleh balik buka surah Maidah ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Tu surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Allah Ta'ala sebut dengan Al-Quran itu menunjukkan jalan keselamatan dan kesejahteraan siapa yang mengikutnya dengan keredaannya, yakni keredaan daripada Allah. Dan dengannya itu Al-Quran, Tuhan keluarkan, Allah Ta'ala keluarkan manusia daripada gelap gelita kepada cahaya. Tuan nampak tak ayat? Dengan Al-Quran mengeluarkan manusia daripada belenggu jahiliyah. Kalau kita nak cakap terbalik, orang panggil mafhum mukhalafah, nak cakap terbalik, maknanya orang tinggal Quran hidup sesak. Sesak hidup. Tu yang kita mengaji Quran ni. Tu yang kita ambil apa yang ada tauhid dalam Al-Quran, kita ajar macam mana cara nak beriman dengan Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kerana dia merupakan kitab untuk membimbing kita daripada belenggu jahiliyah kepada Islam. Memerdekakan diri daripada tagut, menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Tu surah Al-Maidah. Allah Ta'ala sebut lagi, dalam surah Al-Ahzab ayat 43 juga membawa makna yang sama. Surah Fatir ayat 20, surah Al-Hadid ayat yang ke-9, surah At-Talaq ayat 11. Itu di antara perkataan Az-Zulumat wan Nur yang ada dalam Quran. Ini matlamat kepada Al-Quran. 2, 3, 4 ayat ni matlamat kepada Al-Quran. Aku cerita kepada kamu ni Muhammad, Al-Quran bukan cerita yang dongeng, bukan cerita mengarut, bukan cerita hikayat. Bahasa yang paling tinggi dalam Al-Quran kalau orang kaji surah Sad. Surah Sad. Surah Sad ni kalau kita tengok Quran, dia mari lepas As-Saffat. Mula-mula kalau kita tengok susunan Allah Ta'ala susun dalam Quran, yang pertama dia mari surah Yasin. Yasin. Belum pada Yasin tu Fatir. Belum pada Fatir tu Sabak. Sabak, Fatir, Yasin. As-Saffat, mari Sad. Sad wal Qur'an lidh-dhikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kalau orang mengaji bahasa, surah Sad ini dia mempunyai ketinggian bahasa yang cukup hebat. Kalau orang faham bahasa Arab, surah Sad. Kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Sad ini yang mempunyai bahasa yang begitu hebat, bersesuaian dengan orang Arab yang memang mereka rasa syair mereka buat pertandingan tiap-tiap tahun. Mereka buat haji, lepas pada melontar mereka akan buat pertandingan syair. Siapa dia syair yang paling sedap sekali akan digantung di Kaabah. Gantung di Kaabah sebagai anugerah, orang panggil anugerah juara, pemenang. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat mari surah Sad dengan bahasa yang begitu indah, kalah semua ahli bahasa. Macam mana ustaz dapat keindahan bahasa tu? Oh, kena gaji bahasa Arab tu.
baru nampak. Kalau saya sebut gini, mungkin ada 2-3 perkara lah yang kita nampak terada. Al-Quran ni kadang-kadang dia mari dengan bahasa tu sehingga terduduk manusia. Contoh dia mari alif lam mim, alif lam ra, ha mim. Mana ada orang bercakap gitu? Cakap ni dia mesti menggunakan perkataan saja, dia tak boleh satu, dia kena 2-3 jadi ayat baru orang faham. Al-kalam, perkataan ni dia mestilah murakkab, tersusun, sempurna. Oh, ngaji kita nahwu al-kalam wal lafzul murakkab mufid bil wad'i. Kita matar jamiah orang ngaji nahwu tu dah. Nahwu bahasa Arab. Perkataan ni mesti tersusun. Saya pergi ke masjid. Okey. Kalau kita cakap ke masjid saya pergi, itu bangla. Dah. Bangla. Kita pun pening dia cakap. Dia mesti tersusun. Dah kita faham tersusun itu. Tiba-tiba Al-Quran mari alif lam mim, ha mim, sad, kaf, ha ya ain sad. Menyebabkan orang kata Muhammad ni bukan dia orang ikut Quran. Dalam hati orang jahiliah ni bukan dia orang ikut Quran. Tapi oleh kerana nak lawan, kalau terima hak Muhammad nampak malu sangat, nampak lekeh Muhammad pun tak ada harta, bukan jenis orang kaya. Kita kenal siapa dia Muhammad ni, sekolah-sekolah apa tidak, nak terima dia nampak lekeh sangat, muka tarah kita ni tarah tinggi. Hak tu je duk lawan tu. Orang hak lawan sunnah hari ni gitulah, bukan tak mau terima sunnah, sebab tak mau tinggal benda-benda hak lepas-lepas tu. Duk sayang ke gula ayam, gula kambing tu, jadi ingat ke mata kedaruh yang payah tinggal tu. Minum air dulu sikit. Setiap berhala yang ada di Mekah tu, tepi dia ada tabung. Tabung derma lah. Sembah berhala, tak duit dan tabung. Sembah berhala, tak harta lah tabung. Tabung ni jahiliah jaga. Abu Jahal apa ngurusi tabung dia? Dengan buak-buak dia ni. Lalu sebab itulah dia tidak mahu untuk berbalik kepada akidah yang betul, walaupun dia tahu Muhammad dia kenal. Yahudi dan ahli kitab mereka lawan Nabi bukan kerana mereka nak lawan sangat, sedangkan mereka mengenali Nabi. Bagaimana ayat yang selalu saya sebut, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita kenal seorang-seorang anak kita, hak ni suka makan apa, hak ni tak suka makan apa. Hak ni nak dekat maghrib je, mula dia nak menangis. Nah, hak ni tengah-tengah malam dia tidur awal. Yang ni suka tidur lewat. Kita kenal. Maka ahli kitab mengenali Nabi ibarat mereka kenal anak mereka sendiri. Sebab apa mereka lawan Nabi SAW? Sebab asabiyah, sebab kebangsaan. Nabi Muhammad ini bangsa Arab, dikira lekeh bangsa Arab ni. Tidak ada tamadun bangsa Arab ni. Bangsa kita telah membina tamadun yang begitu hebat. Allah Ta'ala anugerahkan kerajaan yang Allah Ta'ala tak pernah bagi pada bangsa lain. Itu kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman. Bangsa kita, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami merupakan anak Allah dan Allah Ta'ala sayang kepada kami. Soal bangsa, Islam menolak soal kebangsaan lebih dahulu lagi. Cuba lihat Nabi SAW, pembukaan kota Mekah, Nabi suruh Bilal naik azan atas Kaabah. Bilal ni orang kulit hitam, orang negro. Kita 3 gro ya, biasa 2, 3, 4, 5 negro. Boleh faham tu? Bukan main-main punya orang, gelap sungguh. Tapi hatinya bersih. Tapak kaki duduk di surga, Tuhan di atas dunia. Nabi tanya, apa amalan kamu? Bila aku dengar slipper kamu duduk jalanan surga, tik tik tik. Tuhan di atas muka dunia lagi.
tapak kaki duduk di syurga. Kita tua duduk di rumah tapak kaki duduk pasal malam. Tu kita tapak kaki duduk masjid boleh tahan. Ni. Itu Bilal. Nabi suruh naik azan, azin ya Bilal. Naik atas Kaabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyebabkan orang tengok Nabi, ya Allah. Nabi mengangkat seraya kulit hitam yang selama dihina oleh Arab, dibuat sebagai hamba, naik di atas Kaabah. Nabi telah runtuhkan semangat asabiyah di kalangan manusia. Turunnya ayat Quran, wala yajrimannakum syana'anu. Jangan kamu wahai Muhammad benci kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu tak ingat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hak tengah tu saya tak ingat. Sakit perut punya pasal. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dil. Alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan kamu membenci pada satu kaum menghalang kamu daripada buat adil wahai Muhammad. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir dengan takwa. Mengikut mufassirin, cerita ayat ni begitu masyhur. Bila orang tuduh Yahudi sebagai seorang pencuri, Nabi seakan-akan nak percaya, bak bukti ada. Tapi bukan dia mencuri, orang lain yang mencuri. Orang lain yang mencuri. I'dilu, berlaku adillah wahai Muhammad, walaupun dia bukan kaum kamu. Huwa aqrabu littaqwa, dekat kepada takwa. Tidak timbul soal bangsa. Orang yang mempertahankan negara Malaysia ini bukan sahaja orang Melayu. Orang Cina pun bertahan. Orang Iban pun bertahan. Masing-masing ada tokoh pahlawan yang menghalau penjajah keluar daripada negara. Tu dia. Ni kalau kita nak cerita soal kemerdekaan lah, saya bukan pakar sejarah. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, merdeka yang sebenar apabila manusia boleh memerdekakan diri daripada belenggu jahiliyah. Tu merdeka sebenar. Kalau duduk dengan buat lagu tu lagi, buat benda hak Nabi pun tak ada sebut, buat benda-benda yang bid'ah, tu bukan nama merdeka. Tu namanya mereka masih lagi dijajah dengan satu amalan yang tidak ada unsur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita boleh tengok merdeka macam mana kita. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas kamu ni wahai Muhammad mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada an-nur, kepada cahaya. Maka kita hendaklah bersyukur berada pada landasan Nabi SAW, kerana kita dijamin oleh Allah Ta'ala dan kita dijamin oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, cuba tengok Sayyidina Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kena siksa tengah panas, batu besar atas perut oleh tuan dia apabila sebut Ahad, 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 Allah yang satu, Allah yang satu. Kita bini gerak hari Minggu, bangun bang, Ahad, Ahad, dia kata. Gerak sampai subuh, dia kata hari Ahad. Dah, kita tu Ahad lain, tu Ahad hari Minggu. Allahu Ahad, Allah yang satu. Tak tercabut akidah ada dalam tubuh dia. Tak tercabut. Mahalnya nilai akidah. Keluarga Ammar bin Yasir, seorang nama Sumayyah, Nabi kata sabarlah ala ali Yasir, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya fa inna maw'idakumul jannah, Allah Ta'ala janji surga kepada kamu. Karena mempertahankan akidah yang ada dalam tubuh dia.
Siapa yang memerdekakan Sayyidina Bilal? Abu Bakar. Tak sayang duit beli. Ini sifat Islam. Sehingga sistem penghambaan ini terhapus di zaman Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Beli semua hamba-hamba, lepaskan dia, merdekakan dia. Tidak ada lagi sistem penghambaan selepas daripada itu. Ini hebatnya Islam. Islam mengajar kita bukan sahaja merdeka dari sudut boleh lawan penjajah-penjajah lagi, tapi merdeka itu bermula pada batang tubuh seseorang apabila berjaya berdiri teguh di atas landasan sunnah Nabi dan berjaya lawan benda-benda yang khurafat syirik ni. Dan Nabi berjalan, sirah Nabi penuh dengan strategi daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan sirah Nabi. Dan tidak ada sirah sejarah, hatta orang Jerman, Mak Saleh mana pun dia kaji Muhammad ni, tidak ada dalam sejarah peradaban dunia seorang tokoh daripada sebuah kaum, daripada satu-satu bangsa, ditulis begitu rapi penceritaan kehidupan dia. Tak ada kecuali Nabi SAW. Kita boleh buka Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Syama'il Tirmidzi yang orang duk baca. Puak-puak suka sayang ke Nabi ni, nak tahu selipar Nabi, nak tahu Nabi pakai serban, dia baca kitab tu lah. Kitab tu dia baca. Kitab Bab Bid'ah dia tak baca. Buat daurah 3 hari, habis Syama'il Tirmizi. Kita pun mengaji Syama'il Tirmizi ni. Kita mengaji khatam 4-5 kali juga Syama'il Tirmizi. Kita nak tahu apa? Syama'il Muhammadiyah ni. Kita nak tahu gaya hidup Nabi macam mana. Sehingga orang barat dia tengok, tidak ada orang sehebat Nabi. Selipar ditulis Nabi, butang baju macam mana, jubah Nabi, serban Nabi, semua dia cerita. Sunan gigi Nabi, rambut, potongan rambut Nabi, tinggi rendah Nabi. Mana ada tokoh negarawan yang tulis begitu kehidupan? Tidak ada. Tulis tersebut bukan tulis reka, tidak, tulis bersambung sehingga kepada sahabat yang melihat sendiri Nabi. Ni hebat ni. Ulama-ulama dia saring cerita tersebut, kita kena berterima kasih banyak dengan dia. Sungguh, terima kasih banyak. Dia tapih cerita tu. Kalau kata Nabi datang dengan pakai serban begini-begini, mana awak ambil di mana kata Nabi pakai serban begini ni? Cerita dia begini. Siapalah ke sahabat hak melihat Nabi pakai serban begitu. Tapi tidak ada dalil yang khas yang mengatakan Nabi pakai serban macam mana. Cuma ada satu dalil, Nabi letak di atas bahu dia dan Nabi ikat kepala. Jenis ikatan itu tidak disebut. Semasa Nabi berkhutbah, Nabi ikat dengan kain yang berwarna hitam. Nabi ikat. Tapi tak tengok macam mana serban Nabi, berapa tinggi, apa ni tinggi, rendah, 7 lapis. Boleh ke puak-puak bid'ah ni? Tu dia sanak serban. Mesti 7 lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rupa macam sik. Itu bukan saya hina dia pakai serban. Tapi kalau awak nak kata awak ada sanak daripada Nabi, adakah orang lain pakai serban tak sama dengan awak tak dapat pahala? Tu kalau saya nak bahas pahala, kalau ulama yang bahas tak ada pahala, dia kata itu pakai orang Arab saja. Lagi gelaka lah. Cuma Nabi serban, paling banyak Nabi letak atas bahu, kita ambil letak atas bahu. Letak gitu, ya tak payah susun. Ni susun selipar mesti duduk depan. Capal. Lambang capal besar duduk sini. Kerana ada keberkatan pada selipar Nabi. Puak-puak bid'ah ni, hak ni nak ambil ni. Dia tak ambil sunnah Nabi, mempertahankan akidah, dia tak ambil. Lepas tu dia buat mari benda-benda mengarut pada masyarakat. Betul hadis tu ada,
tapi cara mensabitkan hadis itu nak menjadi hujjah, orang panggil cara istidlal, cara mendalilkan itu tidak betul. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Nabi duduk di Mekah. Ini saya nak cerita melalui sejarah Nabi berkaitan dengan Nabi berjaya mengubah tamadun masyarakat ini supaya kita nampak di mana kemerdekaan yang sebenar. Awal permulaan Islam, orang yang menerima Islam, orang yang berada di sebelah Nabi SAW. Siapa dia? Isteri dia. Nabi terima wahyu di Gua Hira balik. Nabi kata zammiluni, selimutlah aku. Isteri Nabi Khadijah tak cakap banyak, dia ambil selimut. Nabi duk cerita begini-gini, dia kata dia tak apa bang, tak apa. Takkanlah orang baik macam abang ni Allah Ta'ala nak buat nyaya, tak pernah sabar Tuhan nak buat nyaya. Semangat pada suami. Isteri kita kalau balik begitu, aku kata dah jangan pergi, nak pergi juga. Marah pula tu. Dah tengah-tengah hujan dia, kalau sakit demam nyusah orang ni. Tu bini di rumah, bini kita. Nah, Nabi tak ada cakap banyak, isteri Nabi tak apa bang. Takkanlah orang yang baik macam abang ni orang nak buat aniaya, tak pernah sabar. Mungkin tanya sepupu dia, Waraqah bin Naufal, tanya keadaan Nabi SAW ni macam mana. Kata Waraqah, Muhammad ini akan diusir, tak sebar dakwah lagi, tapi dia sebut dah benda. Cuba tak tengok Khadijah menemani Nabi sehingga ke akhir hayat, habis harta untuk dakwah, Tanya diri masing-masing, adakah kita golongan yang menghabiskan harta kita untuk dakwah? Allahu Akbar. Soalan ni payah saya nak jawab. Tuan-tuan, saya tak tahu. Sebab pendakwah zaman sekarang hidup dalam keadaan orang bagi. Nak dia ceramah kereta, orang bagi. Mari ceramah dalam sampul, orang bagi. Sudah ceramah minta ke darah kambing, orang bagi. Macam mana nak jawab depan Allah? Silap-silap hak depan saya ni dulu masuk syurga daripada saya, kerana mereka berkorban untuk mendapatkan ilmu. Pendakwah harta dia habis. Imam Malik betul, dia seorang yang kaya dalam sejarah, tapi banyak mana hak dia bagi dengan kekayaan dia. Kita dah duduk kalau jadi tok guru ke apa, ke tok guru pondok ke apa ke, orang kampung duk bagi mari atas berah, mari atas rambutan. Nah, tok guru tu sendiri jarang-jarang buat makan, setahun sekali dia buat makan. Ada seorang tok guru ditumpat Kelantan, mati dah, Allah maghfirlah. Tok guru dia cukup baik, dia masyhur sangat dia ni pandai nahwu dia, memang hebat. Tapi dia punya kegemaran dia pagi-pagi mesti ajak orang makan rumah dia. Tak kira dia lauk apa, bini dia pun tak tahu nak ajak mai makan tu. Terus mai subuh dia kata, mai makan rumah saya. Walaupun dia hanya mampu untuk hidang air teh, biskut mayak orang sini panggil biskut apa? Kerah tu. Allah patah gigi Pak Cik tu cerita saya. Tapi tiap-tiap pagi kalau dia sedar, dia mari sembahyang subuh saja. Balik tanya bini, dah mau masak apa hari ni? Hai, mana ada lauk hari ni? Tak kira lah masaklah apa. Batang keladi, sayur batang keladi ada tepi rumah tu, kerak, tunggu sekejap, setengah jam gelegok tu. Melelok gitu tekok sama-sama makan batang keladi. Tapi nak beritahu sifat jamu orang makan dia sebagai, dia tak ada apa juga, bukan ada harta, ada.
Ada kebun jauh tu, di Macang, di mana ambil buah durian, buah rambutan, bagi. Karena itu sifat Nabi SAW. Allahu Akbar. Hak kita bimbang apabila seorang pendakwah berada dalam keadaan kemewahan yang amat sangat, hasil daripada orang duk bagi. Lah sekali hanyut. Hak nampak dakwah ini satu perniagaan. Oi, lagi teruk. Dakwah ini sebagai satu perniagaan. Lagi. Tak sanggup kita. Nak jawab lepas Allah Ta'ala atas muka dunia ni mungkin boleh jawab. Oh, memanglah ustaz pun nak hidup juga, nak makan juga. Tapi biar munasabah lah. Kalau orang ambil lah sampul, orang bagi, Allah bagi, kita ambil je. Tapi ke mana kita nak buat pergi duit? Kalau orang bagi lebih, ada masa-masa luang, kita mari letaklah tabung masjid orang bagi tu. Gitu je nak buat. Nak ajar hati kita supaya berdakwah ini perlu berkorban jiwa raga. Dah nak makan ni, adalah tak mana Allah Ta'ala sedia rezeki. Cacing dalam tanah pun boleh makan. Lembu carole tu tak ada ijazah pun gemuk pada aku lagi. 240 kilo tu nak sebelah esok lusa. Nampak ni? Pandai Allah Ta'ala atur makanan bagi dia. Maka kita tidak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. InsyaAllah tersedia untuk kita. Habis harta Khadijah untuk memertabakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Nabi di pulau nak pergi beli barang di pasar, orang tak jual pada Nabi. Hak mana ikut Nabi semua orang tak jual. Kalau jual apa harga mahal? Ikat perut sama-sama, lapar sama-sama dengan sahabat. Mari minta makanan dengan Nabi, Nabi angkat. Kami ada satu batu je kata Umar, Nabi ada dua. Belah kiri, belah kanan. Sebab apa ikat perut ni? Ikat batu tu duduk di perut, nak suruh rasa perut ni kemah. Buat tipu pada perut. Kemah gitu. Nak rasa macam kenyang je. Takkan tak kenyang. Sampai begitu nak bawa Islam, nak bawa akidah. Peringkat akhir orang nak bunuh Nabi. Buat perancangan nak bunuh Nabi sehingga Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebelum daripada tu Nabi seorang berhijrah ke Habasyah. Diketuai oleh Ja'far. Sayyidina Ja'far pergi ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil. Duduk di sana. Mari ganggu lagi musyrikin Mekah ni, mari ganggu lagi. Mari cucuk jarum pada Habasyah ni, pada An-Najashi, Raja Habasyah. Tapi tidak berjaya. Baik, jika Nabi adalah golongan pelarian dan ketua kepada pembangkang negara Mekah, sudah tentu Nabi akan minta suaka politik daripada An-Najashi. Lebih baik daripada Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Betul tak tuan-tuan? Sudah tentu dia akan agreement dengan An-Najashi. Tak apa, kita pergi duduk negara dia dulu, kita ajak An-Najashi mari serang. Tetapi tidak. Kenapa tidak? Karena Muhammad ini berjalan mengikut dusturul ilahi, perlembagaan daripada Allah Ta'ala. Ini azan dulu.
Saya sebut tadi kalau segi strategi politik berhijrah ke Madinah ni, tak tahu lagi orang Madinah ni boleh terima ke tak. Tapi Najasyi dah terima dah. Tapi Nabi tidak berpindah ke Habasyah. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi kalau mau nak pergi. Bila mari orang Madinah berjumpa dengan Nabi SAW di musim haji. Musim haji ini merupakan satu musim berkumpulnya seluruh umat Islam bagi membincangkan isu umat Islam. Itu sebenarnya. Selain daripada buat ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala, sepatutnya umat Islam jadi kuat. Kan di sana semuanya orang Islam. Kenapa umat Islam menjadi lemah pada hari ini? Kerana ada barwa-barwa jahiliyah yang duduk di dalam kalangan Islam yang diperkudakan oleh golongan jahiliyah. Itu penyakit dia. Ada golongan munafiqin yang duduk dalam golongan umat Islam. Nabi berhijrah ke Madinah. Di saat orang kepung Nabi, Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Wa in yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, wahai Muhammad, untuk memenjarakan kamu atau mengusir kamu daripada Mekah ini ataupun membunuh kamu. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, tapi mereka tak boleh lawan. Perancangan Allah merupakan sebaik-baik perancangan. Nabi pergi dengan aturan daripada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab berhijrah dengan terang-terang mengikut Fadilatul Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid, Allah maghfir lahu. Dia cerita dalam fiqh sirah karangan dia bagaimana tindakan Umar yang keluar berhijrah. Dia berani, dia tawaf Baitullah. Dia kata siapa dia nak mati ya nak, siapa nak jadi janda sila. Tak ada orang berani. Kena ada orang macam Sayyidina Umar ni dalam sunnah, pejuang sunnah ni kena ada juga. Orang macam Sayyidina Uthman pun kena ada. Orang macam Sayyidina Abu Bakar pun kena ada. Sayyidina Umar dia tak bercakap banyak. Tak ada seorang berani lawan dia.
Tak ada seorang berani halang. Timbul satu pertanyaan, kenapa Nabi tak guna kabel Sayyidina Umar? Orang sekarang kan kabel. Awak bapak dengan dia, awak bagi tahu kan, guna kabel. Nah, tu orang mentah Nabi tak buat. Kerana tindakan hijrah Sayyidina Umar merupakan tindakan peribadi. Tetapi tindakan hijrah Nabi SAW susah duduk dalam gua, orang cari dia, nak bunuh dia. Itu tarbiyah kepada Nabi, nak bawa Islam ini susah. Nabi duduk mari Madinah, Nabi bina perlembagaan. Ke mana Nabi pergi? Nabi buat masjid dulu, rumah tak buat lagi. Buat masjid dulu. Dua perkara je, pasar masjid. Tu hak dititik beratkan. Pasar ni memang tempat orang berkumpul, dan masjid pun tempat orang berkumpul. Nabi bina masjid dengan duit Nabi SAW. Nabi bina satu perlembagaan negara Madinah, sehingga ahli sejarah mengatakan perlembagaan yang pertama dalam sejarah dunia ditulis, digezet. Sebelum ni ada tamadun Rom, ada tamadun Parsi. Mereka hebat dari sudut kemajuan lebih daripada Arab. Tetapi tidak ada perlembagaan yang bertulis. Perlembagaan semua adalah kepala penguasa dia boleh ubah undang-undang bila masa dia suka, dia boleh gubal undang-undang apa yang dia nak, ikut suka hati raja yang memerintah pada ketika itu. Tapi Nabi tidak. Nabi jaminkan keamanan orang yang berada di negara Madinah, sehingga termeterainya banyak perjanjian dengan Yahudi. Sebaliknya Yahudi khianat kepada perjanjian. Sejarah Yahudi ni tuan-tuan, tidak ada perkara baik yang Yahudi buat. Tidak ada. Tidak kenang budinya golongan Yahudi ni pada Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan bayang, Allah Ta'ala pernah membebaskan dia daripada ancaman Fir'aun. Keluar beramai-ramai, dikejar oleh Fir'aun. Nak pergi ke mana? Depan laut, belakang Fir'aun. Kata mereka, habislah kami. Belakang kami Fir'aun, depan kami laut. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala qala ya Musa, wahai Musa, pukul tongkat kamu. Pukul tongkat, terbelah laut. Bani Israel diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dimerdekakan daripada Fir'aun. Fir'aun ditenggelam dalam laut. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh mereka masuk ke Baitul Maqdis, suruh perangi, masuk berperang, mereka lawan arahan Allah dengan mereka sebut, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Suratul Maidah ayat 24. Dia kata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke negeri itu selama-lamanya, selagi mana mereka masih berada di dalamnya. Oleh itu, pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu. Kami tidak akan pergi dan kami akan duduk di sini. Dia tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala telah bagi kepada dia. Dimerdekakan daripada ancaman Fir'aun. Fir'aun buat kepada bangsa Bani Israel begitu teruk, tuan-tuan. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih anak-anak lelaki dan mereka menghidupkan, mereka biar anak-anak perempuan supaya tak ada baka Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh Fir'aun yang pelihara Nabi Musa. Hebat Tuhan ni. Dia kutip bunuh belakang anak-anak ni, tak ada dah lawan aku, stabil dah kerajaan aku. Orang hak lawan dia tu, dia sendiri kena bagi makan. Boleh main dengan Allah, mau bagi makan ke dia? Pelihara duduk dengan Fir'aun, duduk dengan Fir'aun.
Tuan-tuan bayanglah Firaun harta banyak mana? Harta banyak, duduk makan dengan Firaun, duduk selaku anak angkat kepada Firaun. Tiba-tiba dia boleh lawan. Kerana apa dia lawan? Pok angkat dia kerana tauhid dan kerana akidah. Kita berlawan dengan orang ni sebab tauhid, sebab akidah. Kalau tidak, kita tak berlawan dengan orang. Kalau kita tak susah, kita tak susah. Dan kita berlawan memperkatakan tauhid yang benar ni mesti ada halangan. Memang betul, halangan itu sentiasa ada sampai dunia ni kiamat. Zaman Nabi SAW, mereka halang, mereka baling batu ke Nabi, mereka sekat Nabi, mara daripada nak pergi semayang di ruangan Masjidil Haram. Mereka buat macam-macam pada Nabi. Hari ni lebih kurang jugalah tuan-tuan, nak memperkatakan benda yang betul, ditarik tauliah, disekat macam-macam. Kerana itu perjuangan yang suci. Oleh kerana itu Nabi duduk di Madinah. Yahudi tak habis-habis buat perangai sehingga langgar perjanjian. Spy pada Yahudi ini, pokok musyrikin, spy pada musyrikin, pokok Yahudi ini orang munafik. Orang munafik. Dan Allah Ta'ala sebut penakutnya Yahudi dalam Quran. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani berlawan denganmu wahai Muhammad secara terang-terang kecuali mereka berselindung di balik benteng-benteng yang kukuh. Betul sungguh. Dia nak lawan Islam satu lawan satu tak berani. Gaza besar mana sangat? Tak besar. Nak banding dengan wilayah Yahudi yang memisahkan di antara dua ni, sebelah sini Gaza, sebelah sini nama apa? Baitul Maqdis. Dua-dua. Tengah-tengah tu Israel. Kalau nak kira berlawan, mereka tak berani. Hamas berigi Al-Qassam, orang yang sayang kepada agama, bukan sayang kepada negara. Dan tuan-tuan kena ingat, jihad di Palestin ini bukan tugas orang Palestin saja, tugas semua umat Islam. Cuma kita tidak mampu berjihad, kita doa pada Allah Ta'ala. Ini sebut jihad-jihad, orang kata IC pula susah. Kerana tanah umat Islam, suci umat Islam di Palestin merupakan tanah orang Islam. Sampai ke sekarang berlalu, sampai ke sekarang bergaduh, sampai ke sekarang bukan berebut soal negara, tetapi mereka mempertahankan akidah mereka. Oleh kerana itu, sempena dengan merdeka ni, kita kena cek diri kita. Kena tengok diri kita. Bagaimana anak bangsa kita akan datang bagi mengharungi benda yang berlaku dalam negara pada hari ini. Makin parah dan makin teruk. Betul, ustaz dengan perangai ustaznya. 3 hari ada seorang yang duduk dalam rancangan tu lah, rancangan apa tak tahu, reality agama tu lah. Kalau latih orang jadi pendakwah ni, hak tu kan latih satu hal juga, tak faham apa dia dakwah. Yang boleh tulis surat cinta terbuka dalam Facebook pada seorang artis yang dulu bertudung, sekarang tak bertudung. Tulis surat tu nak tegur. Saya tahu dia ikhlas nak tegur, tapi janganlah buat ayat siapa aku Allah nak motah baca. Tu bukan surat nak tegur, tu surat bercinta apa panggil. Kenapa pun tak tegur arti-arti lain? Hak tua-tua sikit. Nah, ni masalah dia. Mari mana rancangan begini? Tak mahal lah, saya sebut mana rancangan. Kita banyak tu menghala ke negara jiran, Indon. Last sekali orang nampak dengan status yang dia ada ni, kalau dia masuk tu atas dasar nak dakwah betul, tak apa. Ni bila dia dapat satu title, gelaran, orang pakai hak dia, seolah-olah hak dia saja betul.
Hak ustaz-ustaz hak tak ada title gelaran ni minta maaf. Macam-macam nama sekarang. Seolah TV inilah tempat melahirkan ulama. Itu rosak. Itu perangai pendakwah. Tak termasuk dengan hak jual agama lagi. Hak jual agama, mengeksploitasikan agama untuk kepentingan diri sendiri. Sebut benda tu, duk sebut benda ni. Hak ni Nabi makan, hak tu Nabi makan, hak ni jual ru'yah, hak ni baca. Satu hal. Tak termasuk dengan golongan-golongan yang mirip akidah kepada Syiah lagi. Hak ni saya sebut ada zaman sekarang. Hak mata kita boleh tengok lagi 10 tahun akan datang macam mana. Baik itu saya sebut kuliah subuh Masjid Alwi tadi. Saya kata rancangan daripada Zionis ialah untuk memadamkan semua tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Oleh kerana Syekhul Islam Ibn Taymiyah membangkitkan semangat membela akidah serta melawan Syiah. Itu je point dia. Ini tak lagi jauh, situ je point dia. Oleh kerana tu Syiah dia pun masuk dengan semua cara. Ada pertubuhan-pertubuhan yang mirip kepada Syiah, sehingga dia kata Syiah tak bahaya sangat. Syiah ni masalah khilaf, yang bahaya Wahabi. Tu ada ustaz ni 2-3 orang dalam TV cakap, dalam radio cakap. Bukan dia perleh lah tempat lain lah. Dia boleh sebut Syiah tak bahaya masalah khilaf. Syiah ni bukan masalah khilaf, Syiah ni masalah akidah. Syiah sehingga mereka ada Syiah menganggap Sayyidina Ali ni sebagai Tuhan. Syiah yang duk lawan di Syria ni Syiah tu lah tuan-tuan. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang Rafidah, yang kuat pegangan Syiah dia. Dan akidah orang Syiah kena ada dalam hati tu bermusuh dengan sunnah. Niat nak bunuh sunnah tu kena ada. Itu Syiah. Kita lawan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah lawan benda ni. Dan ulama-ulama salaf ini mereka lawan. Berakidah salah ni mereka lawan sungguh. Bila lawan Syiah nampak macam pecah tembelang dah dia nak buat ni, senang je, kita duit banyak, kita upahlah orang yang hatinya Syiah tapi baju dia sunnah. Mana dia pegang? Dia tak pegang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia tak pegang Kementerian Pertanian. Dia tidak pegang Kementerian Media apa tak ada. Dia tak pegang. Dia tak pegang Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan tak ada. Dia pegang orang yang paling berkuasa dalam negara, iaitu penguasa. Dia akan pastikan orang yang berkuasa dalam negara ini, hak bahagian penguat kuasaan, orang dia yang paling nombor 1, supaya keputusan itu berada di tangan dia. Hak lain itu dia masuk sebagai penasihat. Kalau mufti dia tak minta jawatan jadi mufti, tak payah, dia tambah jadi mufti, penasihat kepada mufti. Duduk sekali, hak mesyuarat dengan mufti, biar jadi orang kepercayaan mufti, senang ideologi nak masuk. Dan benda inilah yang sedang berlaku tuan-tuan rahmati oleh Allah, dan berjaya beberapa tempat apa yang mereka buat. Sehingga kita nak sebut sunnah apa tak boleh. Orang yang ada autoriti nak bercakap mengenai dengan hadis, tiba-tiba dihalang daripada bercakap mengenai dengan hadis. Kerana dia kata tak boleh bagi orang yang cakap pasal hadis. Sebab kita duk faham hadis ni, betul dia duk kata hadis ni dhaif. Selalu mendhaifkan hadis. Bukan dia yang mendhaifkan, tapi ulama yang menyebut ini dhaif, ini betul, ini salah, ini palsu. Dia tolong baca hak ulama berdasar kepada pengkajian dia. Dia akan masuk siapa? Dia akan masuk ni cinta pada ahli bait. Orang ni suka ahli bait. Habis orang jadi penuh akidah. Saya bukan anti Habib, tidak. Wallah saya tidak anti. Tapi saya anti kepada akidah yang dibawa oleh dia, merupakan pemujaan kubur dan sembah kubur. Hak ni kita anti.
kubur dibangunkan menjadi tempat ibadat. Sedangkan kubur tempat nak ingat pada mati, bukan tempat ibadah. Tapi dibangunkan, dihidupkan kembali benda-benda ni supaya orang lalai dengan benda ni, orang cinta pada ahli bait. Tak salah cinta ahli bait, betul Nabi pun ajar. Tapi hak dia nak bawa supaya cinta kepada ahli bait yang bermazhab Syiah ni, hak ahli bait sungguh lah sekali semua orang jadi Syiah. Oleh kerana itu kita kena pertahan sunnah sehingga ke darah yang terakhir, titisan darah yang terakhir. Apa orang nak kata silakan. Peduli orang nak kata apa pakcik. Kerana ini adalah merupakan masalah akidah. Ada ruang untuk kita bincang, kita bincang. Ada ruang untuk kita debat, kita debat. Tak ada masalah. Islam aja begitu. Tetapi tidak betul jika kalau menyekat orang tanpa berbahas, tanpa sebut. Tak betul. Kita panggil, mana salah saya? Kita sebut begini. Kalau dia taklah jawab hak kita, bermakna dia tak betul. Ni tak ada apa-apa lagi minta tauliah dekat 2 tahun dah tak bagi tauliah. Saya nak minta ke negeri, satu negeri tu lama dah tak bagi. Sampai sodah tak bagi, tak tahu sebab apa. Tanya juga orang dalam, dia kata tak boleh bagi. Ustaz tu dia Wahabi kuat. Tengok dia semayang pun pegang telefon, dia kata. Apa kaitan Wahabi semayang pegang telefon? Rosoknya orang. Jadi tuan-tuan kena fikir, ni merdeka 31 Ogos. Fikir 10 tahun lagi, hak 31 Ogos juga apa berlaku. Dari sudut gejala sosialnya tak selalu cerita lah semalam berapa ramai tangkapan dia buat. Saya baca dalam berita ni di Johor ada, di Melaka ada isteri orang siap bawa anak curang di sebuah hotel dengan suami orang lain. Ya Rabbi, zaman sekarang kenapa manusia jadi gini? Kenapa tuan-tuan? Sebab tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal Allah taala. Teruk habis, hancur segala akhlak. Kita tidak diajar dengan akidah yang betul, sebab tu jadi gini. Sistem pendidikan itu tidak membawa kepada perhambaan diri kepada Allah. Sistem pendidikan hanya membawa kepada luluh periksa, ada ijazah, ada CJ, boleh bekerja, cari makan, itu saja. Minta maaf lah saya sebut ni. Nah, itu saja. Sistem pendidikan agama di sekolah hanyalah orang panggil ni, ni agama di sekolah. Belajar jawab periksa, boleh ijazah. Tu ya. Tapi nak mendekatkan hati manusia kepada Allah dia tidak ada. Buang perangai jahiliah ni, insya-Allah kita akan merdeka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada satu pengumuman Ustaz Ahmad Rizal hantar pada saya. Dia kata jemput pergi rumah dia, semua hadir kelas ustaz malam ni dijemput hadir akikah anak lelaki dia. Dapat anak lelaki hari Sabtu jam 12 tengah hari hingga pukul 5.30 petang pada betul pada 3 September hari Sabtu bersamaan dengan 1 Zulhijjah. Dia jemput semua ada ni pergi makan kambing rumah dia. Kambing lah kot. Tempat dia tempat dia Dewan Pengajian Al-Ansar dekat kedai dia tu lah. Jemput pergi semua, insya-Allah dia dapat anak lelaki ni, mudah-mudahan dapat menyambung